Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Dalam video kali ini kita akan cuba bincangkan bab yang keempat, kesihatan manusia, sains tingkatan 2. Jadi buku rujukan yang paling penting sekali untuk kamu sekarang ni adalah buku teks lah. Jadi bab ni buku teks muka surat 74. Jadi boleh buka lah. Jadi dekat muka surat 75 tu dia ada tentang virus Zika kan. Jadi boleh baca lah tentang virus Zika tu. Tapi antara yang penting, virus Zika ni dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti, Aedes albopictus. Dia akan menyebabkan demam, ruam, sakit otot, sakit sendi, sakit kepala, konjungtivitis. Dan kamu boleh baca lah sampai habis apa yang ada dekat virus Zika tu dalam bahagian blok sains. Okay, pada yang seterusnya tu, penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit. Jadi dia ada melibatkan penyakit. Jadi kita masuk subtopik yang pertama sekali tentang penyakit. Jadi bila sebut tentang kesihatan manusia ni, apa yang boleh menjejaskan kesihatan manusia? Penyakit lah. Jadi kamu akan rasa tak selesa, kamu rasa berat badan kamu, rasa pening kepala. Jadi apa yang menyebabkan semua benda ni boleh berlaku? Jadi disebabkan oleh penyakit. Keadaan tidak normal pada badan atau minda. Itu adalah penyakit, menyebabkan ketidakselesaan, sukar berfungsi. Dia akan memberi tekanan kepada kamu lah. Jadi kita kalau sakit kan, cikgu pastilah semua orang biasa sakit ni. Yang tak sakit ni Fir'aun je. Okay, dia tak sakit, dia Fir'aun. Pastilah semua orang sakit. Kita jatuh pun kita rasa sakit. Betul tak kan? Jatuh, tergelincir atau kita tersepak sesuatu, mestilah rasa sakit. Sebab apa? Di bawah kulit kita tu ada reseptor kesakitan. Dan kalau kita terkena penyakit pun rasa sakit juga. Kalau demam contohnya kan, demam ni rasa lemah lah badan, nak bangun pun susah, nak mandi pun malas rasanya. Jadi dia tidak selesa, sukar berfungsi dan tekanan. Sama juga sekarang ni ada sakit yang teruk sekarang ni, COVID-19 ni, duduk kat rumah saja pun dia tekanan. Okey, dia tekanan. Penyakit dia ada yang tidak berjangkit dan berjangkit. Kita pergi dulu kepada tidak berjangkit sebab ini dia tak terlalu susah sangat. Disebabkan oleh genetik. Kadang-kadang disebabkan pewarisan. Maksudnya penyakit tu memang dah ada dalam keluarga, sejarah keluarga dia. Jadi kemungkinan dia nak dapat penyakit tu pun sama juga. Jadi contohnya macam rabun kan. Jadi memang dah ada penyakit genetik tu. Jadi ayah dia pun rabun, anak dia pun rabun, cucu pun rabun. Jadi memang dah ada dalam keturunan tu. Sebagai contoh, kalau kamu ingat lagi, berbola mata panjang. Jadi memang dalam keluarga dia berbola mata panjang. Jadi nak tak nak daripada kecil lagi dia kena pakai cermin mata. Dia memang genetik. Satu lagi, tidak berjangkit ni disebabkan oleh gaya hidup. Disebabkan diri dia sendirilah. Dia bukan sebab dia dapat jangkitan daripada siapa-siapa. Dia yang jalani hidup tu yang menyebabkan dia kena penyakit. Sebagai contoh, kebersihan tak jaga. Jadi gaya hidup bila tak bersih, dia biar rumah dia kotor, lantai tak bersapu, sampah tak dibuang. Jadi bila sampah tak dibuang ni, antara yang paling suka dengan sampah ni adalah lalat lah. Jadi lalat ni akan datang, dia akan bawa penyakit. Okay? Ni jenis gaya hidup yang menyebabkan penyakit lah. Tapi lalat tu sendiri adalah membawa penyakit yang berjangkit sebenarnya. Ataupun gaya hidup pemakanan, diet dia. Jadi bila dia makan sesuka hati dia, tak jaga diri dia, tak jaga pemakanan apa yang dia makan jenis yang kolesterol cukup tinggi, menyebabkan jantung dia tersumbat, saluran jantung tersumbat atau saluran darah tersumbat. Jadi ini jenis yang tidak berjangkit. Memang dia yang cari pasal, dia yang cari penyakit, dia yang nak susah, dia yang nak sakit. Jadi gaya hidup dia tu yang menyusahkan dia nanti, yang memberi sakit kepada dia. Jadi contohnya kita ada kanser. Kanser di sini, hipertensi ni darah tinggi lah. Diabetes ni dia ada dua jenis, tapi yang kencing manis ni diabetes mellitus. Okey, diabetes mellitus. Asma. Jadi asma ni kadang-kadang orang tu dia merokok kuat kan. Jadi pantang lah nampak rokok.
rokok pun hisap, vape pun hisap, semua jenis asap dia memang suka lah. Lepas tu ada masalah jantung. Okey, dia tidak berjangkit lah. Jantung ni kadang-kadang disebabkan oleh genetik. Dia dilahirkan dengan dia memang ada masalah jantung. Kan ada budak-budak kecil kita dengar jantung berlubang kan. Kesian dia orang. Dia orang dilahirkan dengan keadaan yang macam tu. Bukan sebab jangkitan ke apa, bukannya dia dapat penyakit tu daripada kawan-kawan dia ke, anak jiran ke, tak. Memang dilahirkan dia macam tu, genetik dia macam tu. Okey, dia punya DNA tu macam tu. Sekarang ni kita pergi kepada penyakit berjangkit pula. Ni tertinggal satu, dia tidak pindah lah. Maksudnya kalau kamu kena kencing manis kan, minum air kok ni sehari 5 liter. Okay, 5 liter tu lebih kurang 3 botol kot. 3 botol besar tu kan, satu botol 1.5 liter. 3 botol besar tu minum air kok ni. Air lain tak minum, air putih tak minum. Jadi banyaklah gula dia ambil setiap hari. Kena kencing manis. Jadi dia tak adalah berjangkit. Jadi adik kamu tak minum air kok, dia tak adalah kena kencing manis. Benda ni tak berjangkit. Kemudian kita pergi yang berjangkit ni disebarkan oleh patogen. Jadi patogen tu apa? Jadi patogen. Jadi kamu sepatutnya kena faham lah bila sebut tentang patogen tu apa, sebab dah belajar ataupun akan belajar. Memang ada dalam bab tingkatan 2 ni bila sebut tentang patogen. Jadi patogen tu sendiri adalah organisme penyebab penyakit. Okey, patogen tu adalah organisme yang menyebabkan penyakit tu. Dialah yang menyebabkan sengsaranya perumah dia ataupun sengsaranya orang yang dia ganggu. Okey. Sebagai contoh paling utama sekali manusia lah. Sebab manusia ni dia duduk kelas yang paling atas sekali kalau dibanding dengan organisme-organisme lain. Jadi haiwan ke tumbuhan ke tak boleh lawan manusia. Manusia ni dia tingkat dia paling tinggi sekali. Jadi antara yang boleh mengganggu kehidupan manusia ni adalah patogen. Jadi patogen ni dia mengganggu dan menyebabkan penyakit, terutama sekali bagi manusia. Jadi organisme penyebab penyakit. Cikgu ulang sekali lagi ni, nak bagi betul-betul ni kamu ingat, iaitu bila sebut tentang patogen ialah organisme penyebab penyakit. Jadi contohnya kita ada virus. Sekarang ni terkenalkan tentang virus-virus kan. Coronavirus ni, COVID-19 ni. Jadi dia menyebabkan penyakit. Dia tu menyebabkan penyakit. Sampai orang tu dah memerlukan bantuan pernafasan. Dia ganggu sistem pernafasan. Tersebar melalui udara ni. Kemudian bakteria, protozoa, kulat, cacing. Jadi bolehlah, yang ni semua lebih-lebih kurang macam mikroorganisme. Mikroorganisme ni dia banyak fungsi dia, tapi pada waktu yang sama dia juga sangat-sangat berbahaya. Kalau gajah ataupun harimau, kita nampak bahaya dia, jadi kita cuba elak lah. Jadi kalau kita nak atasi dia, kita pegang senapan, bawa senapan, kita tembak je. Jadi manusia ni hebat lah. Kita punya senapan pun, kita punya teknologi memusnah pun hebat. Tapi masalahnya bagi benda-benda yang sangat-sangat susah nak nampak ni, kita nak tahu macam mana dia ada ke tak. Jadi kalau nak cek dia ada ke tak pun bukan satu benda yang mudah. Kena ada alat-alat dia. Kena lakukan eksperimen-eksperimen tertentu. Jadi dia sangat-sangat susah dan complicated. Orang yang selalu belajar sains ni kadang-kadang pening kepala. Cikgu kalau belajar waktu degree dulu ni antara benda yang agak susah lah. Serabut kepala otak. Kemudian dipindahkan dari seorang mangsa ke mangsa yang lain. Dipindahkan dari seorang mangsa ke mangsa yang lain. Jadi dia boleh merebak lah. Maksudnya kalau kamu kena, kamu bawa balik penyakit tu ke rumah, kemungkinan semua orang dalam rumah tu kena. Kan? Pada tahun ni, bulan April sekarang kan, 4 bulan April cikgu buat video ni, ada peraturan pergerakan kawalan kan. Tak salah lah. PKP je. Jadi semua orang kena duduk rumah, stay at home. Jadi sebab apa? Sebab ada virus COVID-19 ni. Jadi dia boleh berjangkit daripada seorang yang kena,
dia boleh merebak kepada orang-orang lain. Jadi kemungkinan ada orang tengok video ni pada tahun 2021 ke 2022 ke. Jadi cikgu buat video ni pada tahun 2020 lah, bulan April, 4 bulan April. Jadi mangsa lemah mudah dijangkiti. Jadi mangsa yang host dia lemah. Jadi maksudnya orang-orang yang lemah, yang tak cukup kuat tubuh badan untuk lawan ni, dia akan mudah dijangkiti. Itu yang paling mudah sekali lah. Kemudian bila dah dijangkiti tu, kadang-kadang kalau dia host yang lemah, dia tak apa nak kuat, kemungkinan dia yang akan mati dulu. Cepatlah dia punya proses untuk memusnahkan host, mensengsarakan host ni. Kemudian host ada gejala penyakit. Jadi macam COVID-19 ni, gejala penyakit dia agak susah lah. Sebab orang yang kena COVID-19 ni, dia tak berapa nak jelas sangat simptom-simptom tu. Okay. Kalau macam kena denggi yang berdarah tu, tak apalah. Kawan-kawannya kita tahu dia demam teruk. Kan, demam panas teruk. Kita pergi jumpa doktor, doktor ambil cek darah, tengok platelet punya kepekatan. Jadi at least kita tahulah. Tapi masalahnya untuk orang yang kena COVID-19 ni, tak tahu dia kena ke tak kena ke. Dia agak susah nak tentukan diri dia tu sendiri ada ke tak penyakit tu. Okey, medium sebaran. Kita pergi pada medium sebaran. Kita ada udara, air, 3 sentuhan, 4 vektor. Ada 4 medium sebaran, iaitu udara, air, sentuhan, vektor. Cikgu ulang sekali lagi ni supaya nanti kamu boleh ingat lah. Harapan kamu mudah ingat. Pertama kita ada udara, kedua air, ketiga sentuhan, kemudian keempat vektor. Kita pergi dulu kepada udara. Udara lah, udara kita ni. Jadi dua cara jangkitan udara ni. Yang pertama melalui titisan, kedua melalui habuk. Untuk titisan, dia ada percikan titisan air. Okey. Contohnya terbersin kan. Kamu duduk sembang-sembang dengan kawan kamu, tiba kamu bersin kat muka dia. Bila kamu bersin tu, ada air-air, titisan-titisan air yang keluar daripada mulut kamu, sebab kat dalam mulut kamu tu ada air liur. Jadi bila udara tu bergerak dalam pantas, dia akan pecahkan air liur kepada titisan-titisan kecil. Air liur tu kena pada muka kawan kamu. Jadi kalau air liur kamu tu ada penyakit tu akan pindah ke muka kawan kamu, dan antara yang tempat dia masuk adalah lubang hidung, mulut, ataupun mata lah. Jadi bakteria tu boleh masuk. Jadi bila kawan kamu pula, bila kamu dah sembuh, kamu batuk kat muka dia, bersin kat muka dia, dia pastinya akan tahanlah pada waktu tu. Kemudian dia akan bernafas. Bila bernafas, dia akan sedut air titisan-titisan tu masuk ke muka dia, masuk ke dalam badan dia. Sebab dia bernafas. Orang bernafas ni setiap masa bernafas kan. Jadi nak tak nak, walaupun dia dah kena bersin muka dia, dia akan bernafas. Jadi titisan air itu akan masuk ke dalam badan dia bersama dengan patogen. Sebab tu sekarang ni, yang tentang masalah COVID-19 ni, orang pakai mask semua. Sebab apa? Sebab orang takut nanti udara tu boleh masuk. Satu lagi adalah daripada tangan ni kan. Yang tak salah cikgu lah, tangan-tangan kita duk pegang ni. Jadi bila kita pegang-pegang tangan ni, COVID-19 tu kemungkinan ada pada tangan kita. Lepas tu kita pergi pegang mulut kita, pegang hidung kita. Jadi dia dah masuk ke dalam badan kita. Jadi dengan adanya mask ni, dia mengelakkan kita pegang kawasan mulut dengan hidung kita. Jadi kamu balik rumah, kamu basuhlah tangan guna sabun. Sabun tu dah cukup sebenarnya untuk bunuh semua virus-virus yang ada. Okay, walaupun tak ada hand sanitizer pun tak apa. Jadi asal mulut, hidung, pesakit. Ini yang tadi cikgu terang lah tentang mulut dan hidung pesakit. Kemudian kita titisan ni cara dia bersin, batuk, bercakap, menguap, bernafas. Jadi bila kita hidup bersosial ni, semua benda ni kita lakukan. Betul tak? Sebab tu dia kata jarakkan kita dengan orang lain kalau kita berjumpa ni, ataupun stay at home saja. Tak ada hubungan sosial tu tak ada. Tidak ada bersilaturahmi dengan orang lain tu tak ada. Dielakkan. Jadi masjid pun tutup, semua tutup lah. Tak boleh nak pergi mana, duduk rumah saja. Polis-polis tu marah habis semua orang. Sebab apa? Sebab nak elakkan cara
beredarnya, okey, bersin, batuk, bercakap, menguap, bernafas ni. Kemudian satu lagi habuk. Habuk ni air ludah kering. Okey, jadi air ludah kering ni dia dah kering, dia jadi habuk lah. Okey, dia jadi habuk, dia jadi macam habuk. Okey, dekat air ludah tu dia ada bakteria. Jadi bakteria tu ada jenis-jenis tu dia agak hebat sikit. Dia dah tahu dia tak duduk dalam hos, tak duduk dalam perumah, dia membiak nanti dia jadi dalam bentuk spora. Okey, dia keluarkan anak-anak kecil dia, askar-askar kecil itu dalam bentuk spora. Jadi spora ni akan dibawa oleh angin. Bila bawa ke angin tu kena dekat muka kita. Bila kena kat muka kita, masuk dekat mulut kita, ada air dekat mulut kita tu, bila dia kena air saja, dia pecah daripada spora dia jadi bakteria yang betul, yang dewasa. Jadi dia mulalah ganggu sistem pertahanan badan kita. Dia ganggu bawah kulit kita, dia ganggu hati kita, dia pergilah semua tempat-tempat yang tak sepatutnya dia pergi, dia musnahkan sikit-sikit sistem yang ada. Dibawa oleh angin. Kemudian ada air. Jadi bekalan air terawat. Sistem sanitasi. Jadi kadang-kadang air yang tercemar tu dia ada bakteria di situ, kamu pergi minum. Ataupun ada protozoa dekat situ, kamu pergi minum. Jadi dalam tu dia ada bakteria-bakteria yang masih hidup. Tapi kita agak betuah sikit. Dekat rumah kadang-kadang walaupun air pipe tu, mak ayah kamu masak air. Bila masak dia kenakan suhu 100 darjah Celsius. Sebab tu kena pastikan air tu menggelegak. Kalau kamu dengar tu brrrr bunyi tu kan. Jadi maksudnya air tu 100 darjah Celsius, semua bakteria ni matilah. Lagi satu, bila kita ada sistem air terawat ni sistem bekalan air tidak terawat tu macam air telaga, air sungai. Kamu pergi dan minum saja tak boleh. Dia ada bakteria-bakteria yang masih hidup dekat dalam tu. Kamu macam dekat rumah kita ni, air yang keluar daripada pipe kita ni, dia air terawat. Maksudnya orang yang jabatan bekalan air ni, dia dah letakkan klorin. Klorin ni untuk apa? Untuk bunuh semua bakteria-bakteria yang ada. Sebab tu adalah orang cari cadangan lah, cikgu tak pastilah betul ke tidak, bagus ke tak. Dia kata tak apa, tak ada masalah pun, minum air pipe tu dah kira selamat dah sebenarnya. Sebab apa? Sebab klorin tu dah bunuh bakteria tu, dan kita minum pun tak ada masalah. Tapi selalunya kita masak lah kan. Even kat rumah cikgu ni pun cikgu pakai penapis air. Lepas tu sistem sanitasi, sistem kumbahan, sistem sanitasi bilik air kita kan. Bilik air kita tu, toilet kita tu, semua nak kena bersih lah. Jadi bila tak bersih, kotor, jadi bakteria-bakteria tu dia suka hidup kat situ. Mana datang bakteria ni? Kadang-kadang datang daripada lalat. Lalat ni dia suka tempat kotor. Dia dah pergi dekat tong-tong sampah, dia dah pergi pijak atas makanan-makanan, atas najis apa semua. Kemudian bilik air kita pun tak bersih. Dia pun suka juga duduk kat bilik air tak bersih itu, dia singgah kat bilik air pula. Kemudian bila dah singgah kat bilik air tu, dia terbang pula pergi, dia nampak makanan kamu. Kamu beli burger tadi kan. Bila beli burger, kamu tak tutup makanan kamu, dia pun singgah dekat makanan kamu. Padahal sebelum tu dia pergi pijak, pergi ambil nutrien-nutrien yang ada dekat najis. Sekarang ni dia pergi berjalan pula, dia pijak kat burger kamu. Kamu pula makan burger tu. Jadi dah situ dia bawa bakteria kan. Jadi bekalan air jadi yang menyebabkan medium sebaran itu air. Air selalunya kamu minum lah. Jadi minum tu kena pastikan air bersih. Contoh penyakit, kita ada kolera, demam kapialu, disentri ameba. Nanti kita akan tengok satu persatu, tak salah cikgu ada dia punya nota tentang ni. Kemudian ada sentuhan. Sentuh kulit. Jadi ada orang pergi sentuh kulit kamu, dia ada penyakit. Jadi bila dia sentuh kulit kamu, kamu pun kena penyakit dia tu. Okey? Jadi melalui kulit ke kulit, ataupun kamu pakai pakaian dia. Dia ada kurap contohnya kan. Kurap dia tu dah lah, dia pakai baju tu dia tak basuh. Kemudian dia pergi sidai, kamu pula ambil pakai baju tu. Jadi kamu pun dapat kurap dia. Kenalah singgah dekat kamu. Ataupun underwear lah. Ada setengah orang dia suka berkongsi seluar dalam ni kan. Kenalah kurap kat punggung dia. Contohnya kurap dan panau. Cikgu tak pasti panau ni, tapi tak salah cikgu, panau ni dia tak berjangkit. Kamu boleh check lah, boleh semak balik. Setahu cikgu panau dia tak berjangkit lah.
Dia walaupun disebabkan oleh mikroorganisma, tapi dia tak berjangkit kepada orang lain. Jadi tak payah risaulah. Tapi kamu tolong semak semula lah. Ataupun tanya cikgu kat sekolah lah. Kamu kena ingat video yang cikgu buat ni tambahan saja. Yang utama ni adalah dengar apa yang cikgu ajar kat sekolah. Okey. Kamu janganlah semata-mata kamu dah dengar video ni, kamu tak tumpu perhatian pula. Kamu hormatlah cikgu kat sekolah tu. Dia dah usaha, dah penat. Kadang-kadang malam-malam tu dia sebelum nak masuk kelas, dia study dulu. Dia rancang apa benda yang dia nak mengajar kamu. Bila masuk sekolah, masuk kelas je kamu tak beri perhatian kepada dia. Tak sepatutnya lah. Okay. Kadang-kadang bukan semata-mata kejayaan tu yang penting, tapi keberkatan hidup kita ni pun penting juga. Kemudian sentuhan ni melalui hubungan seks. Jadi ada berlaku pemindahan air mani bendalil farash. Contoh penyakit ni sifilis, gonorea. Sifilis, gonorea. Kemudian HIV pun sama juga melalui hubungan seks yang boleh menyebabkan AIDS. Okey. Kemudian HIV ni juga boleh berjangkit disebabkan darah dan berkongsi jarum suntikan. Okey, sekarang ni kita pergi pada vektor. Vektor tu apa? Tadi kita sebut patogen. Yang ni kita sebut vektor. Kamu jangan tertukar antara patogen dengan vektor. Cikgu tahulah ada banyak sangat nama nak kena ingat ni. Vektor lah, patogen lah, kemudian ada kolera lah, gonorea lah, sifilis lah. Tapi nak buat macam mana dah kamu dalam proses pembelajaran. Pentingnya ilmu sains ni, tengoklah sekarang kan. Semua orang bergerak ke depan ni. Sains dan teknologi ni antara benda yang cukup-cukup penting pada ilmu sekarang ni. Jadi patogen guna haiwan untuk pindah satu host ke satu host lain. Jadi maksudnya ada haiwan yang akan tolong pindahkan penyakit tu. Jadi vektor kita panggil. Jadi vektor ni dalam dia ada patogen. Boleh ya? Vektor dalam dia ada patogen. Kenapa orang panggil dia vektor? Dia pergi hantar, dia penyebab orang tu terkena penyakit tu. Orang tu boleh dapat patogen tu. Patogen tu adalah bakteria-bakteria, mikroorganisma ni lah. Yang vektor ni pula ada yang bawa patogen tu. Yang bawa mikroorganisma tu yang menyebabkan orang lain pun kena penyakit tu. Padahal orang lain tak nak, tapi dia kena juga disebabkan oleh vektor ni. Jadi ada haiwan-haiwan yang cukup terkenal sebagai vektor. Ya ni. Kita ada lipas. Jadi lipas ni bahayalah. Macam mana kita nak tahu rumah kita bersih ke tak? Tengok kuantiti lipas. Kalau kuantiti lipas banyak tu masalahnya, ada tempat-tempat yang tak bersih dalam rumah kita. Jadi macam cikgu pun lah kat rumah ni, benda-benda yang tak penting tu kita buang je. Tak perlu simpan. Jadi kalau kita simpan terlalu banyak sangat, kita nak kumpul benda ni, kita nak kumpul benda tu, ini sayang nak buang, ini sayang nak buang. Jadi dia banyak nanti dalam rumah tu. Jadi store kita tu, jadi di bawah-bawah tu kita tak tahu apa yang hidup kat bawah tu. Dan paling penting sekali, lipas sukalah duduk kawasan yang lembab, ada macam kertas-kertas sikit, surat khabar sikit. Dia sukalah duduk kat kawasan-kawasan yang macam tu. Jadi dia akan membiak banyak. Jadi dia ingatlah, dia bawa Salmonella typhi ni yang boleh menyebabkan keracunan. Jadi ada kes dekat Sungai Petani, tak salah cikgu, yang ayam dia tu ada Salmonella. Jadi bila Salmonella, ada orang datang makan kenduri ayam tu, ramai yang meninggal dunia. Okay? Kita hopefully tak ada lah. Kita makan benda-benda yang bersih. Selain daripada tu, lalat. Kalau banding lalat dengan lipas ni kita senang sikit lah nak bunuh. Sebab dia besar sikit. Lalat ni dia susah sikit. Dia jenis yang berani, lalat ni. Kita dah halau keluar daripada muka kita pun dia datang lagi kan. Seolah-olah macam tak makan saman. Dia bawa juga Salmonella typhi. Ni nama spesies. Nama spesies bila kita tulis kena underline sebenarnya. Kemudian Aedes. Nyamuk Aedes dia bawa dengue. Aedes aegypti lah selalunya. Kemudian Aedes juga bawa Zika. Contohnya macam tadi tu ada Aedes albopictus dengan Aedes aegypti. Kemudian ada juga nyamuk Anopheles yang bawa Plasmodium malaria. Okey. Kemudian tikus, dia bawa bakteria ni, Leptospira species. Kalau kamu selalu dengar kencing tikus, cikgu asal daripada Sungai Petani.
Dekat Sungai Petani tu, dekat-dekat lah situ ada tempat mandi Lubuk Tupah tak salah. Lama dah tak pergi kan. Lubuk Tupah ni pada satu ketika tu ada kes kecing tikus. Kan ada orang sampai meninggal dunia disebab kecing tikus. Kerana apa? Dia makan kat situ lah. Jadi bila dia makan, dia basuh tangan tu, basuh kat mana? Basuh dekat air sungai tu. Okey. Jadi bila dia basuh kat air sungai tu ada kencing tikus ni, bakteria Leptospira ni. Jadi dia dah basuh tangan kat situ, dia pergi makan pula. Masuklah bakteria tu. Tikus tu dia pergi kencing. Dalam tikus tu dia ada bakteria ni. Tikus ni kencing. Bukan dia kira. Okey. Jadi vektor ya, tolong ingat vektor. Vektor ni dia bawa penyakit. Dia yang haiwan yang bawa penyakit, menyebabkan penyakit tu tersebar. Sekarang kita pergi pada jenis penyakit. Yang ni kamu boleh tengok dekat muka surat 80 buku teks ya. Cuba tulis kat sini muka surat 80 buku teks. Jenis penyakit dia ada dalam jadual 4.2. Beberapa jenis penyakit, gejala penyakit, patogen, vektor dan cara jangkitan. Jadi malaria ni penyakit lah. Penyakit malaria, gejala dia menggigil, demam, berpeluh. Boleh ya, tak adalah susah, boleh faham kan. Badan tu menggigil, demam, berpeluh. Kalau demam ni suhu badan naik lah. Kemudian patogen ataupun mikroorganisma ataupun organisma yang menyebabkan penyakit tu adalah Plasmodium malariae. Malaria lah. Okay. Plasmodium malariae. Vektor nyamuk Anopheles betina. Nyamuk betina ni selalunya yang hisap darah lah selalunya. Jadi bila dia hisap darah, dia akan menyebarkan atau Plasmodium malariae itu. Jadi bila tubuh badan kita ni ada dimasukkan Plasmodium malariae ni, akan menyebabkan Plasmodium malariae ni dia akan membiak jadi banyak. Kemudian dia akan ganggu sistem dalam badan tu lah. Yang menyebabkan menggigil, demam, berpeluh. Boleh ya. Kemudian kita ada kolera. Kolera, gejala dia cirit-birit, muntah. Jadi patogen dia adalah bakteria Vibrio cholera. Okey, nama bakteria tu bakteria Vibrio cholera. Okey, ada dekat dalam buku teks tu. Gejala cirit-birit, muntah, bakteria Vibrio cholera. Vektor dia lalat. Yang ni dibawa oleh lalat. Lalat ni lalat biasalah, lalat rumah tu. Lalat ni ada banyak jenis. Ada yang jenis langau yang besar tu, sebenarnya lalat juga tu. Macam lalat rumah tu yang kecil sikit tu pun sama jugalah. Dia akan dia akan cara jangkitan dia adalah makanan yang tercemar. Cara jangkitan dia makanan yang tercemar dan air yang tercemar. Sebab apa? Sebab kamu bayangkan lalat ni, dekat lalat tu kemungkinan dekat kaki dia ada bakteria Vibrio cholera. Kemudian bila dia dah pergi dekat hinggap kat makanan, bakteria tu akan kena dekat makanan tu. Jadi bila kena dekat makanan tu, dia akan menyebabkan makanan tu tercemar. Kamu pula makan makanan tu, jadi dia membiak banyak dalam kamu punya tubuh badan. Air pun sama juga. Lalat dia minum air ya. Serangga dia minum air. Jadi dalam proses dia minum tu, air tu akan tercemar dengan bakteria yang ada. Bakteria tak mati. Dia bukan suhu panas yang menyebabkan bakteria tu nak mati. Tak. Kemudian kita ada denggi. Gejala dia sakit sendi, demam, sakit kepala, mata berair. Jadi berhati-hatilah, denggi ni antara kes yang cukup banyak juga dekat Malaysia ni. Sebab sampai tahap ni, sekarang ni tak ada ubat lagi. Jadi macam mana dia orang nak kurangkan denggi ni dengan musnahkan vektor. Iaitu vektor dia nyamuk Aedes. Tempat pembiakan nyamuk ni lah, dia cuba nak hapuskan sebanyak yang boleh. Sebab apa? Nyamuk Aedes ni dia bertelur pada air yang air yang bersih lah, air yang elok. Jadi air yang bertakung, dia terutama sekali lepas hujan kan. Jadi lepas hujan air bertakung. Jadi nyamuk tu bertelur dekat dalam air tu, menetas, dia jadi larva. Kemudian dia akan membesar jadi nyamuk dewasa. Patogen dia virus. Okey, virus.
dia disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nyamuk tu gigit lah, nyamuk betina selalunya gigit. Nyamuk jantan dia tak gigit. Nyamuk betina digigit hisap darah tu sebab dia dalam proses nak bertelur. Telur dia perlukan nutrien daripada darah. Kita ada Zika. Jadi Zika ni demam, ruam, sakit sendi, konjungtivitis, mata merah. Dia dibawa oleh virus. Zika tu adalah patogen. Patogen dia adalah virus. Pembawa patogen ni, virus ni adalah nyamuk. Jadi kamu jangan tertukarlah, minta lah sangat-sangat kamu tak tukar antara vektor dengan patogen disebabkan oleh gigitan nyamuk. Kemudian ada kepialu. Gejala dia demam, usus berdarah, ruam merah. Jadi patogen yang menyebabkan penyakit itu bakteria Salmonella typhi. Okey, vektor dia lipas dan lalat, makanan tercemar. Sebab tu makanan kena tutup. Kalau kamu tak nak makan, kamu tutup makanan tu atau simpan dalam peti sejuk. Supaya nanti lalat tak datang main hinggap kat makanan kamu. Lipas pun tak datang main hinggap. Lipas pun dia makan ya makanan-makanan kamu ni. Jadi bahaya sebenarnya kalau kamu biar makanan tu terdedah. Kemudian ada leptospirosis. Gejala dia demam, sakit kepala, sakit otot. Kemudian patogen dia adalah bakteria Leptospira species. Vektor yang bawa penyakit bakteria leptospirosis ni adalah tikus. Tikus ni dia kotor lah. Jadi dia tempat dia makan tu, dia kencing juga kat situ. Dia makan, dia kencing, dia makan, dia kencing. Kemudian air hujan. Hujan datang, bawa air kencing itu masuk ke dalam sungai. Jadi kamu pergi basuh tangan kamu dekat sungai. Dan kadang-kadang dia kencing dekat benda-benda yang kamu pegang. Contoh kamu pergi zoo kan. Jadi kamu peganglah dekat besi-besi palang-palang yang ada tu. Kat situ rupanya ada kencing tikus. Jadi bila kamu pegang, kamu pula pergi makan pula burger ke, makan sosis ke, pegang guna tangan kamu. Jadi air kencing tu yang kat tangan kamu masuk dalam mulut. Sebab tu, bila nak makan, antara yang paling penting sekali, basuh dulu tangan. Tolonglah basuh tangan. Bila kamu basuh tangan, guna sabun. Sabun tu akan bunuh semua virus bakteria yang ada. Cikgu harap kita jalanilah hidup kita dengan keadaan yang bersih. Jadi dia boleh cemarkan tanah, makanan, air tercemar. Dalam muka surat 80 ni, bawah daripada jadual 4.2 yang cikgu terang tadi, penyakit, gejala penyakit, patogen, vektor, cara jangkitan ni, dia ada bagaimana vektor menyebarkan penyakit. Jadi kita ada contoh nyamuk. Okey, nyamuk, patogen di kelenjar air liur nyamuk. Jadi bila dia gigit seseorang tu, dia bukan gigit lah, dia cucuk badan orang tu untuk hisap darah. Pada waktu yang sama, dia akan keluarkan juga air liur dia tu. Okey, air liur dia tu akan kena pada bahagian kulit tu, menyebabkan orang tu tak rasa sakit. Lagi satu, dia akan cegah pembekuan darah. Ada ya dalam buku tu. Yang pertama, patogen di kelenjar air liur, pastilah patogen tu ada dekat kelenjar air liur dan pastinya ada pada air liur nyamuk. Jadi bila dia gigit, bila dia cucuk dia punya mulut dia tu ke badan orang yang dia nak hisap darah ni, air liur tu akan dikeluarkan semasa dia nak hisap darah, supaya nanti dia akan cegah darah tu daripada beku. Dan pada waktu yang sama, dia juga ada hasilkan bahan kimia yang menyebabkan orang tu tak rasa sakit. Orang tu macam tak ada apa-apa berlaku. Jadi nyamuk tu boleh terus hisaplah darah. Jadi dia akan menyebabkan jangkitan. Sebab dalam air liur tu ada patogen. Jadi dia akan menyebabkan jangkitan. Nyamuk tu pula pergi pula pada orang lain. Jadi bila dia pergi pada orang lain, dia sebar pula kepada orang lain. Jadi penyakit tu beredar lah. Jadi nyamuk tu kita ada nyamuk Aedes kan, nyamuk Anopheles. Jadi kamu kena ingat lah dia bawa sakit apa. Kemudian dalam muka surat 81 muka surat 81 dia ada mekanisme untuk menghalang penyakit berjangkit. Dalam buku tu dia ada jadual 4.3. Ada 3 peringkat pencegahan penyakit berjangkit. Nah, cikgu ada tulis dekat atas ni. Dia ada peringkat pertama dipanggil sebagai peringkat primer. Peringkat kedua peringkat sekunder.
Peringkat ketiga, peringkat tertier. Okey, kita pergi dulu pada peringkat primer. Peringkat primer ni lah peringkat yang paling luar sekali. Dia tak susah sangat lah. Jadi semua orang boleh buat. Yang pertama sekali, tingkatkan kesihatan. Tingkatkan kesihatan diri kita, kesihatan keluarga kita, kawan-kawan kita. Contohnya, kebersihan lah. Kebersihan utama diri sendiri. Pastikan mandi lah. Kamu janganlah tak mandi. Kamu tak mandi, kamu berbau. Jadi bila berbau, lalat tu sukalah datang. Ataupun bila kamu berbau, kemungkinan nyamuk tu suka datang kat kamu. Jadi kena pastikan mandi dan bersihkan diri kamu. Kemudian keluarga pun sama juga. Kena pastikan ahli keluarga sihat, tak ada penyakit yang berjangkit. Kalau ada penyakit, pergi jumpa doktor. Kemudian rumah pastikan bersih. Kediaman rumah bersih, sampah dibuang dalam tong sampah. Dan ada kes kat mana cikgu tak pasti. Bukan cikgu tak pastilah, cikgu tak ingat kes tu dekat mana. Tapi rumah dia tak pernah orang yang dalam rumah tu pergi angkat sampah-sampah yang ada, buang dekat luar, buang dalam tong sampah. Dia dah beli makanan, pasik-pasik sampah tu tak ada siapa nak buang. Jadi dia biar berlonggok sampah-sampah tu dalam rumah. Jadi orang pun tak nak hidup dalam rumah tu penuh dengan sampah-sampah. Dalam rumah tu tak ada siapa nak pergi tolong uruskan. Cikgu pun tak tahulah macam mana dia boleh hidup dengan bau yang busuk tu, dengan bekas-bekas makanan sampah-sampah yang berlendir, yang macam-macam dengan lalat datang apa semua kan. Kita pun tak boleh nak dibayangkan. Pastikanlah bersih rumah tu. Sampah, plastik sampah dah kita makan, kita buang lah. Janganlah kita mengharap orang lain yang nak buat tanggungjawab tu. Kita kena bertanggungjawab. Lepas tu sistem sanitasi. Sistem sanitasi ni sistem pembuangan lah. Toilet kamu tu macam mana? Pastikan bersih. Seminggu sekali kan? Atau dua minggu sekali ke, cucilah sikit. Tak ada lah susah sangat pun. Kadang ambil masa tu 5 minit, 10 minit je nak cuci guna sabun. Yang kedua adalah tingkat daya tahan, vaksin dan imunisasi. Yang ni doktor lah. Jadi kanak-kanak ada, bayi ada, ibu mengandung, peniaga makanan, jemaah haji, pengembara. Nanti kita akan tengoklah tentang vaksin dan imunisasi ni. Kemudian ada pemeriksaan kesihatan berskala. Berkala. Jadi maksudnya kita selalulah pergi cek doktor 6 bulan sekali ke. Ataupun kalau sakit, pergi doktor. Memanglah kadang-kadang hospital tu lama lah sikit nak tunggu. Tapi kamu tak ada lah masalah sangat kan. Tunggu paling lama pun 3 jam, 2 jam. Contoh kamu pergi pukul 9, 10, 11, 12 tu dah habis. Pukul 1 tu kemungkinan dah habis. Okay? Tak adalah nak tunggu 1 hari. Tak ada lah 1 hari. Takkanlah tak boleh tunggu 3-4 jam. Kan kamu nak buat apa? Pergi jumpa doktor. Kemudian amalkan gaya hidup sihat. Kita hidup udara bersih, makanan yang seimbang. Kemudian ada peringkat yang kedua, peringkat sekunder. Jadi kita cuba putuskan transmisi jangkitan. Okay, putuskan transmisi jangkitan dengan apa? Memberi rawatan awal kepada pesakit. Okay, rawatan awal kepada pesakit. Supaya nanti pesakit tu dia dah ada kena jangkitan. Okay, contohnya dia kena denggi, dia cepat-cepat pergi jumpa doktor, cepat-cepat kenal pasti dia kena denggi, supaya nanti dia boleh buat fogging dekat kawasan rumah. Okay, boleh buat fogging dekat kawasan rumah. Dia akan cuba nak musnahkan nyamuk-nyamuk yang ada lagi jangkitan denggi tu. Kemudian asingkanlah pesakit tu. Dia tak bolehlah duduk sekali dengan orang lain. Kemungkinan dia ada penyakit yang menyebabkan boleh berjangkit dengan orang lain. Kena asingkanlah. Tak boleh duduk sekali. Kena kuarantin. Yang ketiga kita ada peringkat tertier, iaitu kawal populasi vektor. Yang macam cikgu cakap tadi kan, pergi sembuh, fogging, pergi bunuh nyamuk-nyamuk yang ada ni. Terutama sekali lepas musim hujan lah. Kena pastikan tempat-tempat membiak dia tu tidak ada. Kat kawasan rumah kita ada tempat yang bertakung ke, air bertakung ke, pastikan kita buang tempat-tempat yang macam tu. Kita bersihkan kawasan perumahan kita. Jadi kita musnahkan tempat membiak dia. Jadi bila dia tidak ada tempat membiak, dia tak boleh nak membiak. Bila tak boleh nak membiak, dia tak boleh nak bawa penyakit itu kepada orang sekeliling.
dan perlindungan vektor. Tempat-tempat perlindungan vektor pun dimusnahkan. Semburan bunuh vektor. Okey, dan kuat kuasa undang-undang. Jadi siapa yang ada tempat-tempat bertakung, dia ada undang-undang sebenarnya ya. Yang mana kamu boleh didakwa kerana membiarkan nyamuk-nyamuk ni. Lepas tu lindungi hos. Jadi pastikan kita tidur, nyamuk tak boleh nak gigit kita. Macam mana kita nak pastikan nyamuk tak boleh gigit kita? Kita pasang kelambu. Kita pasang ubat nyamuk, kita pakai pakaian yang tebal. Jadi dia punya mulut dia tu tak boleh nak pergi cucuk kita. Itu ada dalam buku muka surat 81. Kamu boleh pergi tengok lah buku teks kamu ni. Jadi cikgu ajar berdasarkan apa yang ada dalam buku teks kamu lah. Kerana kita pergi pula kepada pertahanan badan, kamu boleh tengok muka surat 82. Muka surat cikgu ni muka surat 82, pertahanan badan. Dalam buku teks tu lagi menarik lah kalau kamu tengok kan. Jadi kita cerita sikit tentang apa dia tu pertahanan badan. Sistem pertahanan badan bertindak apabila patogen jangkiti badan. Jadi maksudnya kita punya tubuh badan ni, dia sebenarnya akan cuba juga sedaya upaya untuk pastikan patogen ni. Jadi patogen ni apa dia contoh dia? Bakteria. Protozoa. Contohnya virus. Yang dah masuk dalam badan kita ni ataupun nak masuk dalam badan kita ni, tubuh badan akan pertahankan dulu. Jadi dia ada barisan-barisan pertahanan yang nak memastikan patogen-patogen ni tak boleh memusnahkan sistem yang ada dalam badan kita. Tak boleh merosakkan sistem yang ada dalam badan kita dan membiarkan kita jadi sakit. Jadi sistem pertahanan badan lah. Macam kita ada negara kan. Jadi siapa yang menjaga negara ni? Yang paling mudah sekali askar lah. Dia akan jaga sempadan. Jadi orang-orang luar tu dia tak dibenarkan masuk, tak boleh. Jadi kalau ada peperangan ke apa ke, dia akan lindungi negara ni daripada musuh. Kemudian yang dekat dalam pula, siapa yang nak jaga keamanan? Dia ada dalam pula, iaitu polis-polis yang ada. Kemudian ada pula bahagian-bahagian tertentu pula, dia ada macam-macam lah. Jadi sekarang kita nak tengok, cuba fahamkan tentang macam mana tubuh badan ni, dia akan mempertahankan diri dia daripada patogen-patogen yang mempunyai keinginan untuk memusnahkan sistem yang ada. Jadi patogen, kita ada patogen. Patogen ni mikroorganisma penyebab penyakit, kita dah cerita tadi. Contohnya bakteria, virus, parasit. Dikenali oleh sistem pertahanan badan sebagai benda asing yang disebut sebagai antigen. Jadi patogen ni dia ada antigen. Dekat patogen tu dia ada antigen. Antigen ni dia akan dikesan oleh tubuh badan kita sebagai sesuatu yang perlu dimusnahkan ataupun sebagai benda asing yang perlu dimusnahkan. Jadi ini macam mana dia nak kenal pasti yang benda ni adalah musuh badan. Jadi dengan adanya antigen pada patogen. Jadi patogen tu dia ada antigen. Jadi bila patogen masuk dalam badan kita, antigen ni bila dikenal pasti oleh sel-sel yang ada oleh tubuh badan, ini benda asing. Nak tak nak kita kena musnahkan dia. Boleh ya? Antigen pula. Tadi sebut patogen, lepas tu ada vektor. Harap kamu tak tertukar lah ketiga-tiga ni kan. Antigen, rangsang gerak balas keimunan. Okey, gerak balas keimunan. Antigen, rangsang sel darah putih. Kita ada sel darah putih, kita ada sel darah merah. Boleh ya? Sel darah merah tu macam nak beza dengan sel darah putih? Warna dia lah paling jelas sekali. Sel darah merah warna apa? Warna merah. Okey, sel darah putih dia tidak berwarna sebenarnya. Dia bukan warna putih. Macam ada setengah orang kat utara ni, dia kata dia nak minum air putih. Air putih tu air kosong lah. Walaupun warna dia bukan warna putih, warna jernih. Air putih ni air susu je. Akankah hasil antibodi untuk musnahkan antigen. Interaksi antara antibodi dan antigen menyebabkan antigen musnah. Ini dikenal pasti sebagai gerak balas keimunan. Jadi ini gerak balas keimunan. Dalam buku teks kamu, dia ada perkataan imunisasi. Okey. Imunisasi ni kita akan tengok nanti untuk cucuk vaksin.
cucuk vaksin imunisasi. Tapi yang ini ni, antigen, rangsang gerak balas keimunan ni maksudnya apa? Dia nak tubuh badan tu dia dah start isytihar perang terhadap benda asing yang masuk dalam badan manusia tu. Itu adalah gerak balas keimunan. Jadi tubuh badan tu akan fikirkan macam mana cara untuk pastikan patogen yang masuk dalam badan tu akan musnah, dan dia tidak akan kekal duduk dalam badan dan terus memusnahkan badan. Boleh ya? Jadi keimunan ialah keupayaan badan untuk lawan penyakit. Jadi betapa kuatnya badan kita, betapa upayanya badan kita akan usaha sehabis boleh untuk pastikan patogen-patogen ni tak berjaya lah untuk memusnahkan sistem yang ada. Jadi secara keseluruhan dia ada 3 barisan pertahanan. Banyak jugalah 3 barisan pertahanan untuk lawan penyakit. Yang pastinya dia kena tembus dulu barisan pertama, baru dia boleh masuk barisan yang kedua. Kalau barisan kedua tak dapat nak halang juga, barulah dia akan lalui barisan pertahanan yang ketiga. Kita pergi pada barisan pertahanan yang pertama. Terdiri daripada barisan fizikal dan kimia. Tidak spesifik, halang patogen masuk badan. Jadi ini barisan fizikal. Dia macam ada pagar ataupun ada tembok, ada dinding yang halang patogen-patogen ni untuk masuk. Lepas tu dekat dinding tu pula ada bahan-bahan kimia yang bila patogen sentuh kemungkinan dia termusnah. Hebat tak? Jadi macam kita ada negara ni, kita nak halang orang lain masuk, kita buat apa? Kita buat pagar. Jadi kita ada sempadan Thailand, Malaysia. Jadi nak halang orang sudut-sudut barang ke, orang masuk ke, kita buat pagar kat situ. Kita letak askar-askar kat situ untuk halang dia orang daripada masuk. Contohlah ya. Jadi dia tak spesifik. Semua dia akan halang. Dia tak kira jenis dia adalah leptospira ke, dia bakteria ke, dia virus ke, dia tak ada spesifik. Dia tak ada pilih bulu. Oh, yang ini boleh masuk, yang ini tak boleh masuk. Yang ini agak-agak boleh masuk kot. Tak. Dia semua dia akan cuba halang. Tak boleh masuk dalam tubuh badan. Dia tak spesifik, dia halang semua. Okey, dia ada beberapa jenis. Yang pertama adalah enzim lysosome. Enzim lysosome ni ada pada air mata, hingus. Air mata tak air mata? Kan? Kita punya air dekat mata tu, kamu menangis tu ada keluar air mata kan? Minta maaf lah ya. Cikgu duk batuk. Tak tahulah kenapa. Jadi air mata, dia ada enzim lysosome. Jadi enzim lysosome ni akan menyebabkan bakteria-bakteria yang dah masuk ke dalam mata kita tu akan dimusnahkan oleh air mata tu sendiri yang ada enzim ni. Kamu ingat tak enzim ni dia punya ciri-ciri dia tu, tingkah laku dia tu adalah memusnahkan, memecahkan. Okey, dia makin organik. Kemudian dekat hingus pun juga ada enzim lysosome. Jadi hingus kita tu asalnya daripada sistem pernafasan kita. Okey. Asalnya daripada sistem pernafasan kita untuk memerangkap bakteria-bakteria, habuk-habuk. Dia kan melekit kan, hingus melekit. Kalau kamu buang hingus kamu cuba pegang, dia melekit kan. Jadi bila melekit tu maksudnya bakteria-bakteria tu jatuh kat situ, dia tak boleh nak pergi mana lagi dah. Dalam hingus tu sendiri ada enzim. Enzim lysosome ni akan memusnahkan bakteria-bakteria tu. Dia akan cuba untuk memusnahkan lah, sebab dia ada ciri untuk memecahkan bakteria tu. Air liur pun sama juga. Dalam air liur tu ada enzim lysosome. Jadi enzim lysosome ni dia akan pecahkan makanan lah. Sebab air liur yang memecahkan makanan hanya amilase sahaja, iaitu enzim air liur amilase yang memecahkan kanji kepada maltosa. Tapi untuk enzim lysosome ni, dia untuk memusnahkan mikroorganisma yang masuk ataupun patogen yang masuk. Kemudian kita ada protein antimicrobial. Enzim lysosome ni adalah protein antimicrobe. Dia urai, bunuh sesetengah bakteria. Jadi enzim lysosome ni dia adalah protein antimicrobe.
Dia akan urai, bunuh sesetengah bakteria. Jadi bukan semua bakteria lah. Jadi yang ini dia tak kira. Bakteria apa masuk, dia akan cuba bunuh. Dia tak spesifik. Tapi ada setengah bakteria, dia kuat. Maksud kuat ni maksudnya apa? Ada enzim lysozyme ni pun dia tak ada masalah. Dia boleh survive. Kan ada setengah orang dia kuat kan. Ada setengah orang dia lemah sikit. Ada setengah orang dia cukup lemah. Orang kata sikit tu yang menangis. Lagi tu yang rasa tak sedap hati. Orang kata dia salah, tu yang rasa dia down gila-gila. Okay? Ada setengah orang kata lah macam mana pun. Okay? Dia memang tak peduli lah. Dia nak buat apa, dia buat hidup dia. Ada setengah orang macam tu lah. Boleh enzim lysozyme. Kemudian ada membran mucus. Jadi dia melapit salur respirasi, merembes mucus. Kemudian mucus mengandungi lysozyme, mucus bendalir melekit. Mucus ni yang kemudian jadi hingus tu lah. Dia ada dalam sistem pernafasan. Dia ada dalam sistem pernafasan, dia akan memerangkap semua bakteria-bakteria, habuk-habuk daripada masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Jadi dia akan dikeluarkan lah. Kan kadang-kadang mucus tu kamu rasa macam dia penuh dekat leher kamu kan. Kamu rasa macam penuh dekat leher, lepas tu pagi-pagi kadang kamu rasa nak ludah, nak buang. Ada setengah orang dia malas nak buang, dia telan lah. Telan pun tak ada masalah. Jadi sebab apa? Bila dia telan, dia masuk ke perut, stomach. Dekat perut, kamu ingat tak ada apa? Ada asid hidroklorid. pH dia boleh sampai 1.5 pH. Maksudnya dalam keadaan yang sangat-sangat berasid, dia boleh musnahkan bakteria-bakteria tu. Jadi kita ada hidroklorid asid dalam perut yang boleh bunuh bakteria. Kemudian kalau luka. Jadi bila luka ada bekuan darah kan. Darah akan beku. Sebab apa dia kena beku darah cepat-cepat? Supaya nanti salur darah yang terbuka hasil daripada luka tu akan menghalang, beku darah ni akan menghalang bakteria-bakteria, mikroorganisme, patogen daripada luar masuk dalam salur darah. Kalau masuk salur darah teruk lah. Sebab apa? Dia dah boleh masuk ke dalam sistem badan. Jadi dia kena beku darah tu cepat-cepat supaya nanti patogen daripada luar, bakteria daripada luar tak masuk ke dalam tubuh badan kita. Kemudian kita ada kulit. Kulit kita. Kamu nampak kan tangan kamu tu ada kulit. Kamu tengok muka kamu tu ada kulit. Jadi kulit ni dia liat dan sukar ditembusi. Kalau masyarakat bakteria-bakteria tu memang susah lah dia nak tembusi. Kulit kita ni kebanyakan dia lah. Jadi dia ada penanggalan lapisan sel mati berterusan. Jadi dia sentiasa akan berlaku mitosis, pembahagian sel. Sebab apa dia berlaku pembahagian sel? Untuk gantikan sel-sel yang rosak. Jadi sentiasa ada penggantian untuk sel-sel yang rosak. Kenapa dia kena ganti selalu ni? Supaya nanti bakteria tak boleh tumbuh dekat kulit-kulit kita ni. Sebab tu antara benda yang penting kena mandi. Mandi kena sabun. Jadi bila kita mandi dan sabun, bakteria tak boleh nak hidup atas kulit kita. Jadi bila kita mandi sehari 2 kali kan, 2 kali kita sabun badan kita. Jadi bakteria tu tak sempat dia nak membiak dengan banyak dekat kulit kita. Jadi kalau dia membiak, dia akan jadi fungus, dia jadi kurap, jadi panau, jadi macam-macam dekat kulit kita tu, disebabkan kita tak jaga kebersihan diri kita. Jadi pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. Kemudian ada rembesan sebum. Rembesan sebum ni kalau kamu pegang kulit muka kamu kan, tambah-tambah kalau tempat yang panas ke, kamu rasa berminyak. Jadi itu adalah rembesan sebum. Minyak ni juga akan menghalang pertumbuhan mikroorganisme. Halang pertumbuhan mikroorganisme. Dia adalah dipanggil sebagai pelindung kimia. Dia dihasil oleh kelenjar sebaceous. Jadi muka kamu tu berminyak, pada waktu yang sama dia bagus lah. Tapi banyak sangat pun tak bagus juga. Kurang sangat pun tak bagus juga. Banyak sangat pun tak bagus juga. Dia kena dalam keadaan yang sesuai. Manusia ni, tubuh badan, dia berfungsi. Dia, semua sistem yang ada, kena pada kadar yang sepatutnya. Yang bersesuaian. Contohnya macam hormon. Hormon tak boleh dihasilkan terlalu banyak. Tak boleh dihasilkan terlalu sikit. Dia kena dihasilkan pada kadar yang sesuai. Sama juga minyak ni pun kadang-kadang ada setengah orang muka dia terlalu berminyak. Kenapa? Kerana ada masalah tentang dia punya kelenjar minyak ni. Kemudian kulit juga ada peluh, dan peluh ni ada enzim
lisozim. Enzim lisozim ni apa? Dia adalah protein. Ni cikgu tanda sekali lagi ni. Nak tunjuk betapa pentingnya ni. Dia protein anti-microbe. Anti-microbe maksudnya microbe tak boleh, dia anti dengan microbe. Jadi dia akan urai dan bunuh microbe. Boleh ya? Dia enzim lisozim ni. Jadi barisan pertama ni dia adalah barisan fizikal dan kimia. Fizikal tu maksudnya kulit contohnya. Dia akan halang bakteria-bakteria, patogen masuk ke dalam salur darah kita, masuk dalam tubuh badan kita. Ni barisan fizikal kita, barisan luar kita, dinding yang kita ada daripada persekitaran. Kalau luka pula, dia akan cepat-cepat membeku. Sebab apa? Dia nak pastikan tak boleh masuk dalam badan kita kalau luka. Kemudian kalau dia masuk kat dalam badan pula, kalau masuk melalui saluran pernafasan ataupun mulut, ada pula mucus. Mucus ni akan ada enzim lisozim yang bertindak sebagai protein antimikrob, urai dan bunuh bakteria-bakteria yang ada. Ataupun kalau dia masuk dalam sistem pencernaan, dia masuk ke dalam perut. Kat perut pula ada hydrochloric acid. Hydrochloric acid ni akan bunuh pula bakteria-bakteria tu sebab dia punya pH sangat-sangat rendah. Sampai 1.5, boleh lebur paku besi. Memang sangat-sangat hebatlah perut kita tu. Antara sebab kenapa dia boleh tahan, sebab dekat perut ada mucus. Tapi kadang-kadang barisan pertama pun tak boleh nak halang ada setengah bakteria yang hebat. Ada patogen-patogen yang hebat ni. Bukan kadang-kadang dia dapat juga tembusi, sebab kadang-kadang kita punya kebersihan tu kita tak jaga. Diri kita tu kita tak jaga. Jadi dia dapat tembus yang pertama. Dia masuk barisan pertahanan kedua. Jadi maksudnya ini dah warna apa? Warna merah. Kalah. Lagi, dia dah kalah. Barisan pertama dah kalah. Jadi dia kena masuk pula barisan yang kedua. Jadi barisan kedua akan cuba untuk halang daripada bakteria-bakteria ni terus membiak, terus menguasai tubuh badan. Kalau dia dapat terus menguasai tubuh badan, kita ada lagi barisan yang ketiga. Kalau tak boleh juga barisan ketiga, tak upayalah. Lagi, dia akan terus berleluasa dan akan memusnahkan semua sistem yang ada. Sehinggalah musnahnya sistem-sistem tu, akhirnya kematian. Kita pergi pada barisan yang kedua. Dia bersifat tidak spesifik. Ini pun sama juga, tidak spesifik. Sama macam barisan yang pertama. Terdiri daripada demam, iaitu menambahkan aktiviti fagosit. Jadi, bila demam, dia akan tambahkan aktiviti fagosit. Itu besar pula dah. Okey, menambahkan aktiviti fagosit. Fagosit ni apa? Nanti kita akan tengok apa benda fagosit itu. Lagi satu, demam ni dia akan tingkatkan suhu badan. Jadi bila dia tingkat suhu badan, sebenarnya salah satu proses kenapa dia tingkatkan suhu badan, untuk memastikan bakteria tu dia tak dapat membiak dengan kadar yang cepat. Sebab bila suhu tinggi, bakteria tu akan ada masalah untuk dia membiak. Sebab tu salah satu cara tubuh badan nak halang bakteria ni terus membiak dan membiak. Sekarang ni bakteria dah masuk ya dalam badan. Dia dah lepas barisan pertama, iaitu barisan fizikal dan kimia. Sekarang ni dah masuk barisan pertahanan yang kedua. Tubuh badan akan demam. Suhu badan akan demam. Bila demam, suhu badan akan meninggi. Kan kamu rasa panas kan? Kenapa panas? Sebab apa? Sebab dia nak pastikan ada tindakan fagosit nanti. Jadi fagosit tu akan jadi banyak. Dia akan pergi cari bakteria-bakteria tu lah. Dengan satu lagi, dia nak halang bakteria ni untuk membiak. Jadi bila suhu tinggi, dia akan halang untuk membiak. Bakteria pun rasa tak sesuai nak membiak pada suhu yang tinggi. Waktu ni akan ada fagositosis untuk makan. Jadi kita tengok nanti apa proses fagositosis. Fagositosis ni macam ameba. Ameba dijalankan fagositosis untuk dia makan yeast atau paramecium. Kemudian kita ada keradangan. Jadi keradangan ni kadang-kadang kamu tengok kat kulit kamu tu warna merah kan, gatal, panas kat kawasan tu. Itu macam contoh keradangan lah. Jadi kenapa dia ada keradangan, panas, merah kat kulit tu? Sebab dia nak pastikan bakteria-bakteria yang hidup dekat situ mati.
Keradangan. Nanti kita tengok apa benda yang keradangan tu. Satu lagi, dia akan menyebabkan ada pengumpulan sel darah putih dekat kawasan tu. Kita tengok dulu fagositosis. Apa fagositosis ni? Fagositosis ni ini tak perlu. Fagositosis ni dijalankan oleh sel darah putih. Sel darah putih. Ini sel darah putih. Ini adalah sel darah putih. Ini adalah bakteria. Ini bakteria lah. Ini jahat. Ini jahat ni. Jahat. Bakteria. Jadi bakteria ni ada dalam badan kita. Jadi sel darah putih ni buat apa? Dia pergi dekat bakteria tu. Dia telan bakteria tu. Jadi bila telan bakteria tu, masuk ke dalam sitoplasma sel darah putih tu. Kemudian dalam sitoplasma sel darah putih ada satu struktur yang dipanggil sebagai lisosom. Lisosom ni akan bergabung dengan bakteria ni. Dalam lisosom ni ada lisozim. Tadi cikgu ceritakan antimicrobial protein. Okey. Jadi lisozim ni akan bergabung dengan bakteria. Kemudian dia akan pecahkan. Nampak tak? Dia pecahkan bakteria-bakteria tu. Jadi powerful lah lisosom ni. Dalam dia ada lisozim. Akan pecahkan bakteria-bakteria tu. Tapi dia kena berlaku dalam sel darah putih. Jadi bakteria matilah. Bakteria mati. Kita nak panggil patogen boleh tak? Boleh. Patogen ni adalah sesuatu yang memberi penyakit, membahayakan tubuh badan manusia. Dia boleh virus, dia boleh bakteria, dia boleh protozoa. Okey? Boleh ya? Patogen. Ini adalah proses fagositosis. Fagositosis proses pemakanan. Dia makan, dia telan. Jadi sel darah putih ni dia telan bakteria yang jahat ni masuk ke dalam dia punya sitoplasma. Dalam sitoplasma dia ada dipanggil sebagai lisosom. Ni lisosom yang warna hitam ni. Lisosom ni ada lisozim dalam dia, antimicrobial protein. Okey, betul tak? Antimicrobial protein. Protein anti-microbes, okey. Dia ada, kemudian dia akan dipecahkan, dimusnahkan. Sekarang ni bakteria tu tak boleh nak hidup lagi dah. Ni dijalankan oleh sel darah putih. Kemudian keradangan adalah gerak balas pantas memusnah dan menutralkan tindakan bahaya mikroorganisma dan toksin peringkat awal. Jadi keradangan ni bengkak, merah, kita rasa sakit kat tempat tu. Okay? Jadi ini adalah tindakan keradangan. Jadi akan berkumpul sel darah putih dekat tempat yang bengkak, merah dan berasa sakit ni. Sebab apa? Dekat situ ada mikroorganisma. Dekat situ ada mikroorganisma yang mana proses yang dia buat bengkak apa semua ni nak pastikan mikroorganisma ni mati. Dan kadang-kadang peringkat yang kedua ni tak baik, berjaya juga. Kamu kena ingat ya, peringkat pertama dia tak spesifik. Semua jenis patogen dia akan cuba halang masuk. Peringkat kedua, barisan kedua, dia tak spesifik juga. Semua patogen yang membahayakan tubuh badan dia akan cuba musnahkan. Masuklah barisan yang ketiga. Kalau tak berjaya juga. Jadi untuk barisan yang ketiga ni, dia ada sel darah putih. Sel darah putih ni akan hasilkan antibody. Antibody ni dia ada tindak balas tertentu. Macam mana dia nak musnahkan bakteria-bakteria ni ataupun patogen-patogen yang dah masuk menembusi tubuh badan ni. Yang dah kalahkan barisan pertama, dah kalah barisan kedua, dah kalah. Tinggal last kali punya barisan sahaja, iaitu barisan ketiga. Kalau barisan ketiga ni tumbang juga, habis. Semua sistem yang ada akan collapse, musnah. Jadi kita ada barisan ketiga, sel darah putih akan menghasilkan antibody. Jadi tindakan antibody ni dia akan ada tindak balas terhadap antigen. Antigen benda asing yang akan menyebabkan penghasilan antibody. Dia ada 4 jenis lah, tapi kamu tak belajar lah yang ini. Okay, dia ada tindakan antibody. Cikgu cerita secara umum je lah, ataupun secara bagi menarik kamu faham. Ada antibody, dia pergi dekat patogen, dia pergi kat mikroorganisma, dia menyebabkan mikroorganisma tu tiba-tiba berlubang. Jadi berlubang, air daripada luar, bahan-bahan cecair daripada luar sel dia tu masuk ke dalam. Jadi bila masuk daripada lubang tu, lama-lama dia pecah. Jadi musnah.
patogen tu. Ada jenis antibody pula, dia pergi dekat bakteria tu, dia jadi menyebabkan bakteria tu melekit. Dia macam gam. Jadi bila dia bersentuh dengan bakteria lain, dia melekat. Bersentuh dengan bakteria lain, dia melekat. Bersentuh dengan bakteria lain, dia melekat. Yang menyebabkan dia tak boleh berfungsi. Boleh tak? Itu contoh lah. Beberapa contoh tindakan antibody. Tindakan antibody ni dia sangat spesifik. Jadi maksudnya sel darah putih ni dia boleh ingat, bakteria ni jenis dia, spesies dia, musuh ni dia dah pernah masuk tubuh badan. Jadi nak guna antibody jenis apa nak musnahkan, guna jenis antibody yang ini. Jadi bila kemudian dia masuk, kita dah tahu cara macam mana nak musnahkan. Ini musuh yang kita dah biasa kalahkan, dan kita pun bersemangat untuk kalah kali yang seterusnya. Itu adalah tindakan barisan pertahanan yang ketiga. Jadi dia dah dapat maklumat, dia bertindak secara spesifik. Okey, bukan semualah. Jadi maksud secara spesifik, jenis-jenis penyakit tertentu sahaja yang dia akan lawan. Kalau penyakit tu penyakit baru, dia dah kalahkan barisan pertama, dah kalahkan barisan kedua. Untuk yang kali ketiga ni, dia akan cuba dulu. Dia tak tahu lagi nak musnah macam mana. Dia guna antibody yang jenis macam ni. Guna antibody yang jenis macam ni. Tapi kadang-kadang kalau terlalu lambat sangat dia ambil masa untuk tindak balas, dia akan kalah barisan ketiga ni. Tapi kalau dia dah pernah ada pengalaman untuk lawan dengan penyakit-penyakit patogen-patogen yang spesifik ni, dia dah tahu cara macam mana nak lawan, dia tak ada masalah. Jadi dia boleh hasilkan, dia boleh musnahkan. Dia dah ada pengalaman, dia dah ada experience. Okay? Itu tindakan antibody. Sekarang kita tengok kepada jenis keimunan. Jenis keimunan ni ada dua jenis, iaitu keimunan aktif, keimunan pasif. Tapi sebelum tu kita fahamkan dulu apa keimunan ataupun imunisasi. Nantilah cikgu terang yang itu. Pergi dulu kepada keimunan aktif dan keimunan pasif ni. Ada dua jenis keimunan, keimunan pasif, keimunan aktif. Kita pergi dulu kepada keimunan aktif. Keimunan aktif iaitu melibatkan antibody dihasilkan secara semula jadi oleh darah putih. Jadi kita ada sel darah putih. Sel sebenarnya ni, sel darah putih. Jadi bila antibody itu dihasilkan oleh tubuh badan secara semula jadi dia akan kekal. Sebab apa? Sebab dia ada ingatan tentang penyakit tu. Jadi dia ada ingatan tentang penyakit tu. Dia akan kekal jangka masa lama. Dia ada dua jenis, iaitu keimunan aktif semula jadi. Dua jenis kat sini. Yang pertama, keimunan aktif semula jadi. Keimunan aktif buatan. Besar kat sini sikit. Sekali lagi ya, nak bagi orang faham ni, keimunan aktif ni maksudnya tubuh badan tu hasilkan sendiri antibody. Daripada siapa? Daripada sel darah putih. Jadi maksudnya sel darah putih tu akan keluarkan antibody dia sendiri, pergi cari patogen tu dimusnahkan. Itu adalah keimunan aktif. Dia sendiri yang hasilkan antibody. Boleh ya? Kemudian terbahagi pada dua pula, keimunan aktif semula jadi. Apa maksud keimunan aktif semula jadi? Patogen dah masuk dalam badan. Dia masuk secara semula jadi. Macam mana kamu dapat patogen tu? Macam mana dapat penyakit tu? Kamu pergi jumpa kawan kamu ada penyakit tu. Jadi dia masuk secara semula jadi. Ataupun ada nyamuk gigit kamu. Nyamuk tu bawa masuk patogen, bakteria tu dalam badan kamu. Kamu dapat penyakit tu secara semula jadi. Jadi bila dapat penyakit secara semula jadi, tubuh badan akan cuba untuk musnahkan patogen tu, bakteria tu. Jadi dia hasilkan antibody dia sendiri. Jadi bila dia hasilkan antibody dia sendiri, dia akan cuba musnahkan patogen tu. Jadi antibody akan musnahkan patogen tu. Dia masuk. Yang ini untuk keimunan aktif semula jadi ni, penyakit masuk dalam badan kita. Patogen masuk dalam badan kita secara semula jadi. Secara semula jadi tu maksudnya kamu dapat daripada sekeliling. Kamu dapat daripada kawan kamu dapat daripada nyamuk, kamu dapat daripada adik kamu dapat daripada tok nenek kamu ke. Itu dia masuk semula jadi. Apa yang masuk? Penyakit masuk. Boleh ya? Apa yang masuk? Penyakit masuk. Yang kedua adalah keimunan aktif buatan. Keimunan aktif buatan ni adalah yang kita cerita tentang masukkan vaksin. Cucuk vaksin ni. Jadi doktor masukkan penyakit dalam badan kita. Jadi ini yang ada setengah orang dia agak ada masalah. Jadi kenapa nak kena cucuk
penyakit masuk dalam badan. Dah elok-elok sihat, pergi tak cucuk penyakit. Cikgu tak naklah cakap tentang dia orang ya. Tapi dalam segi sains ya, kita masukkan penyakit tu supaya nanti tubuh badan dia dapat pengalaman macam mana nak musnahkan penyakit-penyakit ni. Jadi bila dia dapat pengalaman macam mana nak musnahkan, dia dah tahu antibody apa yang nak dihasilkan untuk musnahkan penyakit-penyakit ni, patogen-patogen ni. Supaya nanti bila penyakit masuk secara semula jadi, atau kamu dapat penyakit tu secara semula jadi, tubuh badan dah ada pengalaman. Jadi bila dah ada pengalaman, dia tak ada masalah lagi dah untuk dia musnahkan penyakit-penyakit ni, patogen-patogen ni. Iaitu keimunan aktif buatan doktor cucuk vaksin melalui proses imunisasi, iaitu proses rangsang keimunan terhadap penyakit tertentu, iaitu vaksin. Jadi vaksin ni adalah ampaian patogen yang lemah, mati atau tidak virulen. Boleh tak? Cikgu harap kamu boleh lah. Cikgu ulang sekali lagi lah. Keimunan aktif semula jadi. Penyakit tu masuk secara semula jadi dalam badan kita. Kita dapat daripada mana? Kita pergi melawat kawan kita kena demam campak. Kita tak tahu dia kena demam campak. Rupanya dia kena demam campak. Kita pergi, dia pun bersembang dengan kita. Transfer penyakit tu kat kita. Kita dapat secara semula jadi. Tubuh badan kita pun hasilkanlah antibody. Siapa yang hasilkan antibody ni? Sel darah putih. Hasil antibody lawan penyakit itu. Itu adalah keimunan aktif semula jadi. Keimunan aktif buatan ni, doktor cucuk penyakit tu dalam badan kita. Kenapa dia cucuk penyakit dalam badan kita? Untuk paksa tubuh badan kita, sel darah putih kita, lawan penyakit itu. Tapi penyakit tu lemah lah. Dah dimatikan, dah dilemahkan, supaya nanti dia tak kuat sangat, sehingga dia boleh rosakkan tubuh badan kita. Kalau kita dapat yang semula jadi itu, yang semula jadi itu kuat. Kemungkinan tubuh badan kita pun tak kuat nak lawan dengan dia. Jadi sebab tu kita doktor ni dia rancang dulu, kita masuk yang lemah dulu, nanti bila dah kuat masuk, dia dah ada bersedia dah. Dah ada persediaan dah untuk lawan macam mana. Itu adalah keimunan aktif semula jadi dan buatan. Kemudian kita pergi pula kepada keimunan pasif. Jadi keimunan pasif ni dia cucuk antibody. Dia cucuk antibody. Tadi apa dia panggil? Tadi kita paksa sel darah putih tubuh badan hasilkan antibody. Sekarang ni penyakit tu dah masuk dalam badan kita, dah ada dalam badan kita, kita nak musnahkan penyakit tu. Kita masukkanlah antibody. Ataupun dapatkan antibody daripada sesuatu untuk lawan dengan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Jadi keimunan pasif ni adalah dia tidak hasil antibody sendiri, tapi dia peroleh daripada sumber luar. Tubuh badan tak hasil sendiri antibody ni. Kita punya sel darah putih tak hasil antibody. Yang kita dapat antibody tu daripada luar. Dan dia tidak kekal lama, dia sementara saja. Ada dua jenis keimunan pasif semula jadi, keimunan pasif buatan. Keimunan pasif semula jadi, yang ni semula jadilah. Ini bukan doktor bagi. Yang ni datang daripada antibody ibu. Untuk berapa bulan pertama saja plasenta, kemudian susu ibu. Okey. Dia dapatlah antibody daripada ibu dia. Keimunan pasif buatan pula dapat suntikan anti-serum atau serum. Antibody ni spesifik untuk tentang antigen tertentu sahaja. Dia bukan semua. Bukannya kita cucuk sekali antibody itu semua penyakit kita dapat halang. Tak. Kalau kita nak sakit-sakit juga, dia hanya spesifik kepada penyakit tu sahaja. Kemudian dia tindakan segera. Contohnya kita ada anti-tetanus. Ni untuk tetanus lah. Anti-rabies ni untuk rabies. Anti-serum untuk bisa ular. Maksudnya dia khusus untuk tetanus sahaja. Dia tak boleh kita cucuk anti-tetanus, kita nak rawat penyakit anjing gila. Kita tak cucuk tetanus tu untuk rawat kena patuk ular, tak. Dia sangat spesifik. Keimunan pasif ni, antibody ni, dia sangat spesifik. Dia bukan. Lagi satu, dia bila dah cucuk, habis bila berjarak masa kan, masa dah berlalu, habis hilang lah. Jadi dia tak ada dah dalam badan.
Dia tak ada dah. Dia berlain dengan keimunan aktif. Keimunan aktif tu dia masih ada memory lagi. Dia masih ada ingatan lagi. Yang bahawa penyakit ni pernah masuk dalam badan dia dan cara macam mana nak musnahkan dia ada ingatan lagi. Jadi bila next masuk, aku dah bersedia untuk memusnahkan kamu yang akan merosakkan tubuh badan tuan aku. Faham tak? Kita tengok graf sikit. Dia ada graf ni. Muka surat 86. Okay, 86 ada graf kat situ. Okey, ini. Ini adalah keimunan aktif. Okey, keimunan aktif buatan. Jadi maksudnya dia akan ada suntikan vaksin yang pertama. Jadi bila suntikan vaksin yang pertama menyebabkan tubuh badan ni dia akan paksa sel darah putih hasilkan antibody. Sebab itulah antibody meningkat. Meningkat kan? Antibody meningkat tapi tak tinggi sangat. Jadi dia tak lepas aras keimunan ni. Maksudnya kalau bakteria, patogen yang semula jadi masuk dalam badan kita, tapi kita tak capai lagi aras keimunan yang sepatutnya, kemungkinan kita akan kalah. Tubuh badan sebenarnya tak bersedia lagi. Sebab tu dia ada suntikan yang kedua. Supaya nanti dia paksa lagi sel darah putih yang ada tu untuk hasilkan aras keimunan yang lebih tinggi. Supaya nanti dia melebihi aras keimunan ni. Kemudian barulah cukup untuk dia lawan dengan bakteria yang ada ataupun patogen yang ada. Kemudian dia takkan jatuh ke bawah. Dia takkan jatuh ke bawah sebab dia ada ingatan tentang penyakit itu. Boleh ya? Yang ni dia suntik apa? Suntik vaksin. Vaksin. Dia graf dia macam tu. Untuk yang ini pula, yang sebelah sini, dia suntik apa? Dia suntik antibody. Sebab tu bila dia suntik antibody, terus mencanak dia naik. Mendadak dia naik. Sebab apa? Contohnya kalau dia suntik 50 ml, contohlah ya, terus naik jadi 50 lah. Tapi untuk yang ini tak. Sebab apa? Yang dia suntik ni adalah suntik vaksin, penyakit. Jadi bila dia masukkan dalam badan penyakit, menyebabkan tubuh badan kena belajar dulu. Macam mana nak musnahkan antibody apa yang nak dikeluarkan. Sebab tu dia keluar sikit. Dia tak keluar mendadak terus naik. Sebab apa? Tubuh badan yang hasilkan sendiri antibody tu. Tapi untuk yang ini, dia terus naik mendadak ni disebabkan oleh apa? Disebabkan antibody itu yang terus masuk dalam badan kita. Terus naik tinggi. Kemudian bila antibody itu dah digunakan untuk memusnahkan patogen-patogen yang ada, dia jatuh lah. Dia dah digunakan. Kemudian doktor suntik sekali lagi untuk lawan lagi dengan penyakit tu. Jadi kalau penyakit tu masuk lagi, kena suntik lagi. Penyakit masuk lagi, suntik lagi. Kalau tak sempat suntik, habislah, kalahlah kita. Jadi itu yang berlaku. Kamu tengok muka surat 85. Muka surat 85, dia ada suntikan-suntikan tu. Contohnya BCG, hepatitis B, DTAP, HIV, polio, measles, MMR, MR, DT, HPV, tetanus, JE. Dia ada dos-dos tu, umur berapa yang akan suntik. Jadi dunia ni macam-macam penyakit ada. Risau kita kan. Sekarang kita ada COVID-19 yang kita kena lawan. Dan kita kena menang lah. Kalau tidak nanti jenuh lah. Tak boleh nak bekerja. Cikgu pun duduk rumah je ni.